Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan buat pembentangan proposal kajian bertajuk interaksi antara sense of belonging, psychological need satisfaction dan psychological well-being di kalangan tenaga pengajar OKU. Nama saya Muhammad Aswad bin Samdan, nombor matrik number P0M POM 00323R. Penyelia saya adalah Dr. Norizan binti Ibrahim. Saya mengambil jurusan Master of Art Pengurusan. Latar belakang kajian. Hak asasi bagi golongan orang upaya telah mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa setelah Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Hak Orang Upaya dan Protokol Pilihan diperkenalkan pada tahun 2006. Pertubuhan ini juga adalah untuk memberikan kesedaran dan melindungi serta memastikan golongan orang upaya memperoleh hak sama rata dan bebas. Di Malaysia adalah negara yang sentiasa menjaga kepentingan dan membela nasib OKU selaras dengan deklarasi dan ratifikasi yang telah dipersetujui di dalam Konvensyen PBB berkaitan dengan hak-hak orang kurang upaya. Di Malaysia antaranya adalah usaha untuk menjaga hak-hak orang kurang upaya dapat dibuktikan apabila kerajaan telah mewujudkan pencapaian dasar 1% peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam kepada golongan orang kurang upaya. Antara usaha kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-12 adalah bertujuan untuk supaya OKU ini mampu untuk berdikari dan terlibat secara aktif dalam masyarakat. Memastikan keterangkuman OKU dari segi aspek pendidikan, kemahiran, guna tenaga, kewangan serta sukan. Bukan itu saja, malah strategi membasmi kemiskinan dan membangunkan masyarakat inklusif ini akan terus digalakkan untuk menerima prinsip reka bentuk sejagat serta dapat menambah baik keperluan kemudahan awam terutamanya kepada golongan orang kurang upaya. Hal ini kerana bertujuan untuk memberikan lebih banyak peluang ekonomi yang dapat diberikan ataupun disediakan khusus kepada golongan OKU. Selanjutnya, usaha memperkasakan golongan orang kurang upaya ini juga mendapat perhatian dan disambut oleh Perdana Menteri kita yang terkini, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sejak akhir-akhir ini, mereka memberi keutamaan apabila bajet tahun 2023 peruntukan sebanyak 1.2 bilion telah diberikan kepada untuk memperkasakan golongan orang kurang upaya di Malaysia. Namun yang demikian, pada realitinya daripada apa yang telah diusahakan oleh pihak kerajaan, memang tidak dapat dinafikan terdapat kelemahan-kelemahan untuk memperkasakan ekonomi dan mensejahterakan rakyat, khususnya dalam usaha menjaga kebajikan dan hak golongan orang upaya ini. Hal ini kerana disebabkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau menyatakan bahawa 1% dasar pekerja OKU itu dalam perkhidmatan awam masih belum dicapai dan beliau telah menetapkan ianya sebagai penunjuk prestasi bagi kesemua kementerian dan perlu mencapai pada penghujung tahun 2022. Selain itu juga, Presiden OKU Sentral, Datuk Ras Adi Barazi telah menggesa Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan untuk mengambil golongan orang kurang upaya sekurang-kurangnya 187 orang daripada 18,702 orang pengambilan khas guru secara one-off, yang mana langkah ini akan dapat membantu Kementerian Pendidikan mencapai dasar 1% tersebut. Maka dengan tindakan tersebut, ia adalah selaras dengan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang mana dapat memperkukuhkan inklusiviti ke arah masyarakat yang sama dan ianya akan dapat dicapai. Perkara ini penyelidikan ini berpunca daripada dasar 1% OKU dalam sektor awam telah diperkenalkan pada tahun 1988 melalui Perkeliling Perkhidmatan pada tahun 2018 dan 2010. Tetapi hanya 4 kementerian sahaja yang mempunyai 1% golongan orang kurang upaya bekerja. Antaranya daripada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi serta Kementerian Perpaduan Negara. Maka dengan itu, berdasarkan isu-isu yang sedang dihadapi seperti diskriminasi di tempat kerja, kekurangan dana untuk membayar gaji dan hasrat kerajaan yang masih tidak tercapai untuk melaksanakan dasar 1% peluang pekerjaan kepada golongan orang kurang upaya, secara langsung akan mengganggu kesejahteraan mental dan fizikal, khususnya kepada golongan orang kurang upaya. Jadi mereka akan rasa terkilan dan rasa disisihkan. Jika isu ini masih berterusan tanpa sebarang tindakan dan agenda negara
yang telah dirangka setelah digerakkan, maka ia tidak akan dapat dicapai seperti mana yang telah dirancang. Maka dengan itu, untuk penyelidikan ini, objektif kajian yang utama adalah yang pertama untuk mengkaji hubungan antara sense of belonging dan dengan psychological need satisfaction di kalangan tenaga pengajar OKU. Selain itu, objektif kajian ini juga untuk mengkaji hubungan antara sense of belonging dan psychological well-being di kalangan tenaga pengajar OKU. Seterusnya adalah untuk mengkaji hubungan antara sense of belonging dengan psychological well-being di kalangan tenaga pengajar OKU dan untuk mengkaji juga kesan psychological need satisfaction sebagai penyederhana di antara sense of belonging dengan psychological well-being di kalangan tenaga pengajar OKU. Persoalan dalam kajian ini, adakah terdapat hubungan antara sense of belonging dengan psychological need satisfaction di kalangan tenaga pengajar OKU? Adakah terdapat hubungan antara sense of belonging dengan psychological well-being di kalangan tenaga pengajar OKU? Dan adakah terdapat hubungan sense of belonging dengan psychological well-being di kalangan tenaga pengajar OKU? Dan adakah psychological need satisfaction menyederhana hubungan antara sense of belonging dengan psychological well-being di kalangan tenaga pengajar OKU? Skop kajian ini akan dilaksanakan kepada tenaga pengajar OKU di Malaysia. Kajian ini juga memfokuskan hanya kepada tenaga pengajar yang memberikan perkhidmatan pendidikan kepada golongan OKU. Tenaga pengajar OKU adalah daripada mereka yang menyampaikan perkhidmatan pendidikan formal dan tidak formal dari aspek latihan kediri, kemahiran dan pendidikan kepada golongan orang kaya di Malaysia. Kepentingan kajian dari segi teoretikal. Sebenarnya terdapat banyak kajian yang meluas telah dijalankan berkaitan dengan interaksi, sense of belonging, psychological satisfaction dan individual well-being. Penetapan ataupun skop kajian dijalankan di negara barat, Timur Tengah dan Asia seperti Israel, Amerika, Turki, India, Norway, Australia, Kanada, China, Finland dan juga Belgium. Namun responden terlibat hanyalah daripada mereka yang tergolong daripada pekerja, remaja dan pelajar universiti sahaja. Antara lain, di Malaysia dalam konteks kajian ini, tumpuan untuk kajian tentang sense of belonging, psychological need satisfaction dan individual well-being telah dijalankan seperti mana yang dikaji oleh Abdullah et al. 2021 yang mengkaji peranan ciri-ciri persekitaran binaan khususnya penyelenggaraan rumah terhadap perasaan kekitaan dan penganiayaan penduduk di kawasan bandar di Pulau Pinang. Ibrahim et al. 2019 yang mengkaji peranan pengantara job satisfaction terhadap hubungan antara belongingness dan employee retention dalam industri pembuatan Malaysia. Namun begitu, kajian untuk mengkaji hubungan sense of belonging terhadap psychological well-being yang dimediasikan oleh psychological need satisfaction dalam kalangan tenaga pengajar persekitaran OKU masih lagi terlihat. Oleh demikian, adalah wajar untuk mengkaji hubungan di antara sense of belonging, psychological need satisfaction dan psychological well-being dalam kalangan tenaga pengajar OKU di Malaysia. Kepentingan kajian ini adalah diharapkan dapat memberi idea baru dan manfaat kepada pihak berkepentingan di Malaysia berkaitan dengan usaha untuk menjaga hak-hak orang kurang upaya di Malaysia selaras dengan Wawasan Kebaruan Bersama 2030, Rancangan Malaysia ke-12, ke-12 dan Dasar 1% Peluang Pekerjaan, dan diharapkan juga menjadi rujukan kepada penyelidik dan pekaji di masa hadapan untuk meningkatkan lagi kajian berkaitan dengan sense of belonging dalam usaha meningkatkan hak sama rata golongan upaya dalam masyarakat dan menjadi panduan kepada tenaga pengajar OKU untuk lebih proaktif dan efisien. Selain itu juga diharapkan kajian ini dapat memberikan kesan kepada tenaga pengajar OKU di Malaysia dalam menjalankan amanah mereka dan tanggungjawab yang diberikan untuk mendidik dan membina modal insan yang proaktif dan efisien, khususnya golongan orang upaya di Malaysia. Diharapkan juga kajian ini dapat menarik perhatian pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat dan seterusnya dipanjangkan ke peringkat Kementerian Pembangunan Wanita Masyarakat dan Keluarga dan Masyarakat untuk diaplikasikan kepada guru-guru pendidikan khas dan tenaga pengajar OKU di Malaysia. Jurang dalam kajian ini antaranya SOB ke PNS. Sehingga kini kajian ini adalah terhad yang dijalankan untuk menguji hubungan langsung antara sense of belonging dan psychological need satisfaction. Justru kajian ini adalah bertujuan untuk menyumbang kepada literatur dan mengkaji kesan langsung sense of belonging terhadap psychological need satisfaction. Jurang dalam kajian berkaitan SOB ke psychological well-being. Kajian ini juga telah dijalankan berkaitan dengan perkaitan antara sense of belonging dengan well-being.
Bagaimanapun, kajian-kajian yang ditemui dalam skop negara barat. Sebagai contoh yang telah dijalankan oleh Henry Littlewood et al., Vernon Aslan. Jurang dalam kajian berkaitan dengan psychological need satisfaction terhadap psychological well-being juga. Beberapa kajian telah dijalankan berkaitan dengan pemboleh ubat ini, namun ini adalah dalam skop negara barat. Sebagai contoh, Sina Triviwardi dan Karabacha Selik 2023. Selain itu ada juga Holzer et al. 2021. Manakala jurang dalam kajian berkaitan dengan moderating effect of PNS, beberapa kajian telah dijalankan untuk menguji kesan pengantaraan psychological needs satisfaction terhadap pemulih ubah well-being. Walaupun ia adalah dalam skop negara barat dalam rangka kerja self-determination theories SDT sebagai pencapai kesejahteraan. Antara pengaji yang telah melaksanakan kajian ini adalah Jiang et al., Santerero et al. 2021. Berdasarkan jurang dalam kajian tersebut, penyelidik telah mengenal pasti hubungan antara ketiga-tiga pemboleh ubah. Berdasarkan gambar rajah ini, menunjukkan pemboleh ubah sense of belonging mempunyai hubungan direct kepada psychological satisfaction dan juga terus direct kepada psychological well-being. Namun, bagi anak panah yang bertanda merah, kajian yang masih belum dijalankan di Malaysia. Oleh itu, pengaji ingin melaksanakan kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti atau melihat interaksi antara sense of belonging kepada psychological need satisfaction secara direct. Dan juga untuk melihat apakah hubungan sense of belonging terhadap psychological well-being. Oleh itu, pengkaji telah membangunkan hipotesis yang pertama adalah terdapat hubungan yang positif antara sense of belonging dengan psychological satisfaction dalam kalangan tenaga pengajar OKU. Terdapat hubungan yang positif antara sense of belonging dan psychological well-being di dalam kalangan tenaga pengajar OKU. Terdapat juga hubungan yang positif antara sense of belonging dengan psychological well-being di kalangan tenaga pengajar OKU. Psychological need satisfaction menjederhana hubungan antara sense of belonging dan psychological well-being dalam kalangan tenaga pengajar. Oleh itu, untuk mengkaji kajian ini, satu metodologi penyelidikan telah disediakan. Kajian ini akan menggunakan reka bentuk kajian persampaian bertujuan yang terdiri daripada tenaga pengajar OKU dan menggunakan sample size here and all dan menggunakan prosedur drop-off pick-up method. Untuk instrumen penyelidikan ini, ia diambil daripada Marlon et al., Lecce dan Raya 2000 dan Beckman 1971. Untuk sense of belonging ada dua pemboleh ubah yang bersifat unidimension dan juga psychological ada tiga item dan psychological adalah satu item. Keseluruhan item untuk acceptance ada 6, rejection ada 6, autonomy ada 7, completeness 7 dan readiness 7. Dan keseluruhan untuk item kajian ini adalah sebanyak 41. Kajian ini akan menggunakan perisian sistem SPSS yang akan mengkaji teknik analisis yang digunakan seperti analisis detektif, analisis keutuhan, analisis faktor, analisis korelasi person dan juga analisis regresi berganda. Dengan itu, maka berakhirlah pembentangan untuk proposal kajian ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.